Definisi sekularisme. Menurut Kamus Dewan dan Pustaka, perkataan sekular ini diertikan sebagai duniawi. Mengikut David Martin yang menyatakan istilah sekularisme berasal dari bahasa Latin seculum, iaitu sekular yang mempunyai banyak dan luas pengertiannya. Dalam Kamus Oxford pula, ia merupakan maksud keduniaan dan kebendaan tanpa keagamaan dan kerohanian. Menurut Said Hasan Al-Banna dalam Majmumah Rasail menyatakan pendapatnya bahawa Islam merupakan suatu sistem yang sangat sempurna merangkumi dalam semua aspek kehidupan manusia termasuklah kerajaan, negara, rakyat, sosial, ekonomi dan lain-lain. Dalam Al-Quran sendiri telah menggariskan beberapa dasar umum untuk umat Islam dalam membantu kehidupan mereka. Jelaslah bahawa Islam sangat menentang dengan idea pemikiran sekularisme yang cuba untuk memisahkan antara agama dan juga kehidupan manusia. Dalam konteks falsafah pula, falsafah barat sangat bersetuju dengan idea pemikiran sekularisme, contohnya dalam teori Machiavelli yang berpegang dengan ideologi ends justifies the ends yang membawa maksud matlamat menghalalkan cara. Teori ini juga disokong disebabkan membawa ciri yang sama dengan pemikiran sekular di mana bersifat tidak tepat dan tidak mutlak yang sentiasa diubah mengikut kepentingan manusia. Idea pemikiran sekularisme ini terlahir di benua Eropah pada tahun 476 Masihi dari abad 5 hingga ke-15 yang di mana pada zaman benua Eropah berada dalam zaman kegelapan. Pada zaman itu, mereka hidup dengan penuh kemunduran dalam semua aspek termasuk jugalah politik dan juga pendidikan. Zaman kegelapan ini berada dalam pemerintahan agama Kristian iaitu pihak gereja seperti paus, abbot dan juga para pendeta. Mereka menjalankan pentadbiran berasaskan kitab Bible dan semua rakyat haruslah mengikut perintah pihak gereja pada masa itu sehingga semua aspek kehidupan mereka dikawal termasuk jugalah pendidikan. Rakyat mereka termasuklah para sarjana dan juga ilmuwan dilarang sama sekali untuk mempelajari ilmu seperti ilmu sains kerana pada zaman itu dianggap sebagai ajaran sesat hanya disebabkan dipelopori oleh ilmu Islam. Juga zaman pentadbiran gereja tidak berakhir sehingga itu sahaja. Mereka juga mengutip hasil cukai dan juga menjual surat pengampunan yang dianggap untuk meminta pengampunan dari Tuhan mereka. Dan hasil dari kutipan itu mereka akan gunakan untuk kesenangan dan juga perkara duniawi dan juga keseronokan mereka sahaja. Akibat daripada itu, lahirlah zaman kelahiran semula, Renaissance, yang melahirkan ramai tokoh terkenal seperti Nicola Machiavelli, Erasmus dan juga Thomas More. Pendapat mereka ini disokong oleh rakyat yang rasa dikongkong dan mahukan perubahan yang membawa kepada aliran pemikiran baharu seperti sekularisme yang memisahkan antara agama dan juga kehidupan sehingga kini. Ciri-ciri dan faktor sekularisme. Mungkin masih lagi ramai yang tidak tahu apakah ciri-ciri kefahaman sekularisme ini. Ciri-ciri yang bagaimanakah boleh menyerang pemikiran masyarakat kita yang majoritinya beragama Islam, dan mungkin ramai lagi yang tidak tahu punca penyebaran sekularisme ini. Suka saya dedahkan di antara ciri-ciri golongan sekular yang menyerang pemikiran masyarakat sekarang adalah berbentuk anti agama dan tradisi. Fahaman ini memisahkan keagamaan dan nilai kerohanian dalam kehidupan manusia. Selain daripada itu, ia menganggap bahawa agama boleh menjadi penghalang kepada sesuatu kemajuan kita. Bukan itu sahaja, ciri kedua adalah menolak keimanan daripada Allah SWT dan konsep ibadah. Bentuk kefahaman ini, Islam hanya diterima sebagai ibadat dan upacara sahaja, manakala pengamalannya bergantung kepada individu. Selain daripada itu, urusan pentadbiran serta semua perkara dipisahkan daripada agama. Ini kerana agama hanya satu disiplin yang setaraf dengan sejarah ekonomi politik. Beralih kepada faktor penyebaran sekular ini, pendidikan merupakan satu faktor yang utama menyebabkan serangan pemikiran berlaku dengan luasnya. Bercambahnya institusi pengajian asing di negara Islam sekatan secara moral dan material melonggarkan sukatan pengajian agama atas nama kemajuan akademik adalah satu punca penyebaran ini berlaku. Ringkasnya lagi, politik dan undang-undang, agama dan kepercayaan serta media massa adalah faktor penyebaran sekularisme ini berlaku. Pandangan umat Islam terhadap sekularisme. Fahaman sekularisme amatlah bertentangan dengan Islam kerana mempunyai elemen-elemen sekularisme yang menyesatkan. Islam merupakan satu cara hidup yang bersepadu, sangat menitik beratkan tentang aspek-aspek politik, ekonomi, sosial dan seluruh kehidupan. Oleh itu, bagi pandangan umat Islam,
Agama tidak dapat dipisahkan walau dari aspek apa sekalipun, sebagaimana yang diamalkan oleh golongan sekular yang meminggirkan dari kehidupan manusia. Pada pandangan Islam, matlamat kehidupan ialah menuju kebahagiaan di akhirat yang abadi. Agama Islam juga amat menggalakkan jika umat Islam mengamalkan pemikiran yang seimbang dari segi aspek dunia dan akhirat. Maka itulah merupakan satu kebahagiaan dan kebebasan yang sebenar bagi umat Islam. Islam menentang habis-habisan idea dan amalan golongan sekular dari pelbagai jenis aspek kehidupan yang berlandaskan hukum syarak. Bukan itu sahaja, Islam juga menentang segala jenis kemungkaran dan menegakkan kebenaran untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Aspek yang pertama ialah dari segi aspek akidah. Dalam sekularisme, aspek akidah mereka telah meletakkan ataupun mematlamatkan supaya manusia tidak bertuhan ataupun manusia menganuti agama etis. Untuk aspek yang kedua ialah dari segi aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, sekularisme telah meletakkan supaya ekonomi yang diamalkan oleh umat manusia tiada langsung kaitan dengan akhirat, iaitu dengan menindas manusia yang di bawah ataupun manusia yang lemah, selain mereka, iaitu sekularisme, mengamalkan konsep riba dan mengetepikan secara total konsep syariah seperti mudarabah. Dan yang terakhir, dari segi aspek pemerintahan. Dalam aspek pemerintahan, sekularisme telah mengamalkan konsep pragmatisme. Pragmatisme ialah kepercayaan bahawa kebenaran atau sesuatu teori, ajaran dan doktrin bergantung kepada kegunaannya secara praktik. Isu sekularisme ini turut memberi kesan terhadap beberapa aspek, bermula dengan aspek individu di mana ia membawa pengaruh ke arah peribadi yang dihimpit dalam kelalaian dunia. Individu akan mengutamakan kesenangan dunia walaupun perkara yang dilakukan membawa kesesatan dan bertentangan dalam Islam. Selain itu, sikap tidak berperi kemanusiaan akan terjadi apabila individu tersebut bertindak untuk memilih harta dunia demi keselesaan sehingga berlakunya penindasan terhadap golongan bawahan. Aspek kedua berkenaan agama adalah cenderung ke arah berlakunya kemusykilan terhadap kebenaran agama. Ia akan memberi kesan terhadap agama apabila masyarakat memandang agama Islam sebagai agama yang mengawal kebebasan hidup individu. Tambahan lagi, ini memberi peluang terhadap golongan Islamofobia untuk menyebarkan fitnah dan kebencian sehingga terjadinya agama Islam dipandang serong serta umat Islam ditindas. Aspek seterusnya adalah pendidikan yang menjadi matlamat utama golongan sekularisme untuk mempengaruhi generasi secara meluas. Ini akan memberi implikasi generasi yang tidak mengamalkan konsep Islam sebenar. Mereka mungkin dalam secara sedar atau sebaliknya melakukan hal yang ditentang oleh Islam seperti batas pergaulan bebas, terlibat isu dadah, bunuh diri dan sebagainya. Kesan kepada masyarakat pula. Yang pertama, melaksanakan dasar politik yang tidak mengikut ajaran Islam. Sebagai contoh, sekularisme tetap percaya mengetepikan undang-undang syariah Islam dan semua aspek dari kehidupan masyarakat termasuklah soal undang-undang, sehingga menggunakan pendapat untuk mengharamkan perceraian dan poligami dan mengimbangi pembahagian perusahaan harta antara lelaki dan perempuan, dan ini jelasnya bertentangan dengan ketepatan hukum syariah dalam Al-Quran. Selain itu, pemimpin yang memang sama sekali tidak dapat membezakan antara yang baik dan buruk serta enggan mengikut prinsip Islam. Di samping itu, aliran keagamaan diserap dianggap sebagai penghalang kepada kemajuan dan pembangunan. Perkara seperti inilah yang menjadi pegangan kebanyakan masyarakat Islam pada masa kini. Mereka mengatakan bahawa undang-undang syariah kini seperti hukum hudud dan undang-undang jenayah Islam sudah tidak relevan lagi pada masa kini, sehingga kan timbulnya golongan yang cuma mentafsir Al-Quran mengikut peredaran zaman dan mengikut pemikiran mereka sendiri. Akhir sekali, budaya asli yang telah mengajar keseronokan dunia kini mendapat tempat di hati masyarakat, khususnya umat Islam. Seterusnya, kesan kepada negara pula ia. Kuasa politik semakin tidak demokratik. Golongan sekular dan pengangkut lain mempengaruhi kepada negara dan syaraf pemerintahan sebuah negara. Hakikatnya bahawa Malaysia mempunyai gerakan terancang untuk menggugah akidah umat Islam yang dapat dilihat apabila gerakan mereka semakin ketara dan tindakan yang dilakukan semakin terbuka. Seterusnya, atau undang-undang tidak stabil. Institusi keagamaan Indonesia menentang fahaman Islam liberal. Pertama, fahaman sekular ialah mengendalikan urusan kehidupan di dunia secara terpisah daripada agama. Yang kedua, umat Islam haruslah berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah merupakan satu keperluan kembali Islam yang syumul, berpegang teguh dengan tali Allah. Yang ketiga adalah golongan ini juga menganggap
Mereka lebih berhak mentadbir negara dan dengan menjalankan perlembagaan yang bebas atau undang-undang ciptaan sendiri. Yang keempat, fahaman sekularisme ini merupakan satu bentuk serangan pemikiran yang bahaya kerana ia boleh mencetuskan fahaman sekularisme ini dari sudut akal pemikiran manusia dan masyarakat yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak, akidah dan sosial masyarakat. Yang terakhir adalah umat Islam perlu kembali kepada ajaran Islam yang sebenar dan berusaha memahami tasawur Islam yang syumul bahawa Islam itu adalah ad-din dan bukan sekadar agama semata.